Assalamualaikum guys. Right, so hari ni macam biasalah, korang nak tahu hari ni podcast kita, podcast Berseri Jambang 12. So hari ni actually is a official lah sebenarnya, official podcast horror by PLG, Players Legend. Kita orang perlukan feedback korang. Kalau korang ada idea ke apa ke, boleh bagi kat kita orang, right? So hari ni kita bersama dengan storyteller kita adalah Megat. Okay, sekejap lagi saya akan open Discord and then kita akan berbual dengan Megat lah. Right, ini dia storyteller kita hari ni, Megat Deni Sanza. Assalamualaikum. Kita tunggu ramai sikit orang and then baru kita start podcast lah. Ya, betul. Dah rugilah kan, tak Maybe dalam 12, 20, 12 setengah ke, tengoklah. Apa tajuk cerita kita dapat hari ni? Tajuk cerita hari ni is apartmen di Puchong. Puchong. Dengar tu, Puchong Captain. Bukan main-main Captain, dekat Puchong Captain. Dekat rumah Captain. Habislah Captain. Habis lah. Siapa yang tinggal Puchong tu kali ni tak tahu nak cakap apa lah. Nasib lah, dengar sendirilah. Assalamualaikum dan selamat malam kepada Abang Zaf dan Abang Megat. Nama saya ... Kalau boleh saya tak mahu nama saya disebut kerana nak menceritakan tentang kisah yang berlaku kepada makcik saya dan saya ingin menjaga privasi beliau. Kejadian ini berlaku pada tahun 2006 hingga 2008. Waktu itu makcik saya baru sahaja berpindah ke salah sebuah apartmen di kawasan Puchong, Selangor. Apartmen ni keadaan dia agak usang, yang mana ianya mungkin dibina di sekitar pada tahun 80-an ataupun 90-an. Dan keadaan rupanya waktu itu menunjukkan ianya macam dah lama tak diselenggara. Nak dijadikan cerita, waktu mula-mula masuk ke dalam apartmen tu, makcik saya masa tu Abang Zaf, dia memang dah rasa tak sedap hati. Sebab makcik saya ni memang jenis sensitif sikit dengan makhluk halus ni. Kira macam boleh sense kat mana makhluk tu ada, tapi dia tak boleh nampak. Lupa pula nak bagi tahu, waktu ni makcik saya baru menikah dengan pakcik saya dalam lebih kurang 2 tahun. So diorang pindah sini atas faktor untuk memudahkan diorang untuk pergi ke tempat kerja. Tempat rumah mereka sebelum ni, kalau nak pergi ke tempat kerja, diorang akan lalu kesesakan trafik yang amat teruk pada waktu pagi. So, kejadian pertama yang berlaku kepada makcik saya bila mereka dah lebih kurang menetap di situ selama 3 bulan. Kejadian pertama ni berlaku apabila makcik saya sedang solat di dalam bilik dia. Waktu itu sekitar jam 9 malam, di mana dia menunaikan solat fardu isyak berseorangan kerana pakcik saya pada waktu itu keluar bersama rakan-rakan dia untuk aktiviti sukan. Apabila dia sedang solat Abang Zaf, waktu tu dia bangun dari sujud pertama tu, dia ternampak ada seorang wanita bertelekung hitam berdiri betul-betul di hadapan pintu bilik tidurnya sedang memerhatikan dia solat. Dia apa lagi, terperanjatlah dan terus beristighfar. Astaghfirullahalazim. Dia lari keluar dari bilik tidur tu. Dia terus menuju ke ruang tamu dan terus menelefon suaminya, iaitu pakcik saya, untuk suruh cepat balik ke rumah. Pakcik saya pun bergegas balik dan dalam masa 5 minit dia sampai ke rumah. Pakcik saya hanya keluar di kawasan kedai sukan berhampiran yang mereka tinggal tu. Sebab tu dia boleh sampai kat rumah dengan cepat. Waktu dia sampai di rumah, dia ternampak yang makcik saya ni pucat duduk di ruang tamu sambil memakai telekung. Dia pun masuk ke dalam bilik untuk melihat benda wanita bertelekung hitam tu yang makcik saya bagi tahu dia tadi, tapi makhluk tu dah tak ada. Makcik saya waktu tu merasa takut tetapi sangat lega sebab pakcik saya dapat balik dalam keadaan segera. Tapi cerita wanita telekung ni tak habis kat sini je Abang Zaf. Makcik saya kata, kadang-kadang waktu malam bila dia terjaga dari tidur, awal-awal dia buka mata, dia akan nampak wanita bertelekung tu berdiri dekat tempat yang sama memerhatikan dia. Bila dia cuba untuk fokus balik ke tempat tu, macam pandang 2 kali macam tu, wanita tu mesti dah tak ada. Sampai satu tahap, makcik saya pun dah naik lali dengan tu. Apabila wanita tu muncul je, dia dah boleh untuk tak mengendahkan kemunculan wanita tu. Tetapi Abang Zaf, segala-galanya berubah bila kejadian yang kedua ni berlaku.
Waktu tu sudah lebih kurang 2 tahun dia duduk dekat situ. Waktu tu pakcik saya keluar untuk bermain futsal dengan rakan-rakan sekerjanya. Tinggallah makcik saya seorang diri dalam rumah tu. Waktu tu, makcik saya dah biasa dah dengan penampakan wanita bertelekung tu. Sebab tu kali ini dia agak berani untuk tinggal berseorangan. Nak dijadikan cerita, malam tu, makcik saya masuk ke dalam bilik tidur awal kerana mata sudah mengantuk walaupun jam baru menunjukkan pukul 9 malam. Waktu tu mana ada WhatsApp maupun Facebook. Orang tak pakai lagi, jadi dia masuk ke dalam bilik tu untuk membaca buku sebelum tidurlah kiranya. Dalam kurang lebih 15 minit, dia masuk ke dalam bilik. Dia terdengar yang kunci pagar luar rumah dibuka dan pintu masuk rumahnya dibuka dan ditutup. Dalam hati dia terfikir, cepatnya suami aku ni balik. Selalu pukul 11 macam tu baru balik. Dan sedang dia terfikir macam tu, dia melihat dari pintu bilik macam ada sedikit terbuka. Dia nampak macam susuk tubuh suami dia sedang berlega-lega di ruang tamu. Dia pun tak kisah dan terus membaca buku. Selang beberapa minit, dia terdengar yang TV di ruang tamu dia terbuka dan dia terdengar seperti suami dia menghembuskan hidungnya beberapa kali. Dia masih lagi tak menghiraukan suaminya dan terus membaca buku. Lat beberapa minit, Abang Zaf, makcik saya terdengar bunyi bayi menangis. Dalam sedang dia terfikir macam tu, dia pun macam terkejut lah. Bayi siapa pula yang menangis malam-malam macam ni? Yang peliknya tu, Abang Zaf, bunyi bayi tu terlalu kuat dan bergema macam bayi tu ada dalam bilik tu sendiri. Dia pun apa lagi, berlarilah keluar untuk dapatkan suaminya yang tadi tengah menonton TV. Keluar-keluar je Abang Zaf, punyalah dia terperanjat yang suaminya tak ada di ruang tamu. Dia mencari-cari suaminya di serata rumah tapi tak jumpa-jumpa. Yang peliknya, TV tu memang terbuka tapi tak ada siaran. Dia statik je macam tu. Dia mula rasa panik dan terus mencari handphone dan kunci untuk keluar dari rumah. Bunyi bayi yang menangis tu tadi masih lagi kedengaran dan kali ini makin kuat Abang Zaf. Terkial-kial dia mencari kunci dan handphone. Barulah dia teringat yang kunci dan handphone dia berada di dalam bilik tidur, di meja kecil di tepi katil beliau. Dia terus berlari ke dalam bilik nak ambil kunci dan handphone dia. Alangkah terperanjatnya makcik saya apabila dia mendapati di atas katilnya memang ada seorang bayi yang sedang berbalut dengan kain batik sedang menangis dengan kuatnya. Abang Zaf cuba bayangkan yang katil yang dia baru baring tadi memang ada seorang bayi. Macam mana bayi tu boleh ada dekat situ? Siapa yang letak? Keadaan semakin panik apabila makcik saya memberanikan diri pergi ke tepi katil tu untuk mengambil kunci dan handphone. Lepas saja dia capai handphone dan kunci dia, dia terus pusing untuk keluar dari bilik tu. Dia seboleh-bolehnya dia tak nak tengok muka bayi tu. Dia menghadap ke arah bertentangan daripada katil sebab dia takut-takut kalau muka bayi tu keluar muka yang menyeramkan. Dia tak nak tengok apa yang ada dalam bungkusan kain tu. Tapi Abang Zaf, dia pusing je, dia ternampak di depan pintu biliknya tadi ada wanita bertelekung hitam tu sedang berdiri memerhatikan dia. Tapi kali ni Abang Zaf, wanita tu dia bergerak dengan perlahan sambil senyum menyerengai menghampiri makcik saya. Cuba Abang Zaf bayangkan, kali ni bukan saja suara bayi tu menangis dengan kuat, tetapi bunyi suara wanita tu juga kedengaran kuat seperti bunyi bayi.
Makcik saya waktu tu dah menangis. Tak tahu nak berbuat apa. Dia memberanikan diri juga berlari keluar dari bilik tidurnya untuk pergi ke bahagian pintu keluar rumah. Dan cepat-cepat dia keluar dari rumah tu. Dia keluar saja daripada rumah, dengan serta-merta bunyi bayi yang begitu kuat tadi hilang. Dia segera menelefon suaminya untuk lekas pulang ke rumah, dan dalam waktu 15 minit suaminya sampai di rumah. Waktu tu makcik saya hanya duduk di luar rumah sambil berzikir dan membaca ayat suci untuk menenangkan dirinya yang sedang ketakutan. Selepas kejadian tu Abang Zaf, makcik dan pakcik saya segera berpindah ke rumah yang lain. Rumah yang agak jauh dari tempat kerja mereka, tapi ianya juga jauh lebih aman. Itulah saja kisah daripada saya Abang Zaf. Jika ada masa, saya akan berkongsi lagi kisah saya apa yang saya ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Saya mulakan cerita ni memang pengalaman sendiri lah dalam family kan. Family saya ni asal dia yang selalunya yang belayar sebab belayar ni dari Gopeng tau. Gopeng kalau tak tahu, dulu memang kuat santau. Memang tempat kuat santau. Jadi kawasan tu memang keras. So bila dalam family tu, kalau family tu tak ada penjaga, kira macam pelik lah, macam out of place lah. Jadi family saya ni memang ada penjaga lah. Tapi alhamdulillah bukan saya sendiri yang kena, tapi sepupu yang kena. Nak jadikan cerita cara sepupu tahu sebab benda tu selalu muncul depan dia. Dia selalu nampak. Bukan dalam mimpi je, tapi waktu tidur dia nampak macam ada benda macam hover over her. Macam dia selalu sakit. Dia memang selalu cepat sakit. Selalu sakit. Lepas tu rezeki susah masuk. So kita macam panggil juga ustaz. Tapi bila cakap dengan ustaz cakap dah settle macam tu. Tapi macam still ada lagi. Sampai satu malam tu dia bagi tahu kita orang, bagi tahu kat family yang dia mimpi atuk kita orang datang dekat dalam mimpi dia. Bagi tahu tolong lawan benda lembaga ni jauh daripada dia. Tu bila kita lepas cerita tu our family semua pergilah korek lagi kan sejarah sebab atuk dah lama tak ada. Saya pun tak pernah jumpa atuk kan. Dan atuk perempuan pula dia pun dah berumur, dia pun tak ingat. Lagipun atuk laki dia jenis berahsia, susah nak tahu. Jadi kami pun tanyalah jiran-jiran, cari lagi ustaz. So satu hari tu dapatlah ustaz nak tolong, yang boleh tolong. Jadi bawa lah cousin tu pergi jumpa ustaz tu. Katanya dah tak ada dah lah, dia katanya benda tu dia saka tu datang bertenggek dekat keluarga kita orang ni. Bukan kita, maknanya bukan kita orang punya lah, bukan ada ambil ke apa, dia datang dekat dia suka dekat cousin dia ni. Lepas tu dia pergi macam latch dekat dia. So Alhamdulillah dapatlah buang. So sekarang ni macam tak adalah bila balik rumah kampung tu macam waktu raya kan, tak adalah rasa macam seram dah. Kalau tak balik rumah je bila kita orang semua ada, rasa macam tak sedar hati je. Satu kali tu juga sebelum buanglah saka ni, ambil atuk perempuan ada
parent kita orang jaga kat rumah, dia sakit kan. Lepas tu waktu dia duduk dekat rumah, rumah kita orang jadi macam ada benda. Malam-malam bunyi kursi tarik lah. Lepas tu macam tak sedap hati. Waktu tu kecil lagi. Saya dengan adik-adik semua tidur sekali dalam bilik sebab tengah-tengah malam asyik dengar bunyi kursi kena tarik. Bila bagi tahu parent dah macam tak ada apa tu, apa angin lah apalah. Tapi bila dah macam lepas berubat tu, barulah mak pun cerita sebenarnya tu atuk duduk dengan kita dapat rasa macam tak sedar hati lah, rasa pelik. Tu yang dia cakap entah ada benda dekat kat keluarga kita orang. Waktu tu lah baru kita terbongkar sama-sama ni. Ada benda memang menempel dengan kita orang. Tapi alhamdulillah sekarang dah tak ada lah. Tu family lah. Family takat tu sajalah. Setakat ni alhamdulillah tak adalah apa-apa benda nak menempel ke apa. Tu kat Gopeng tu pun dah orang-orang dah macam dekat lagi lah dengan agama. Dulu dia orang macam baru-baru lagi tu orang-orang lama kan. Dia orang tak ada sangat dekat dengan agama ni. Sekarang banyak lagi, dah banyak dah anak-anak daerah pun yang dia orang hantar kelas agama pun dah balik jadi imam ustaz kat situ. Jadi banyaklah kelas-kelas agama. Betul. Barulah hidup sikit kampung tu. Kalau tak kampung tu seram nak pergi malam-malam. Kalau malam-malam kan pergi sembahyang tarawih kan. Rasa seram nak lalu dah susah banyak pokok hutan-hutan. Sembahyang tarawih bulan puasa seram juga seram siang sebab dia macam suasana kat kawasan tu. Dia di kampung. Environment lampu. Environment tu memang dah setting macam tu. So kami nak pergi surau pun jalan kaki. Memang seram tu. Memang kawasan tu dia menyeramkan hati. Lepas tu dengan cousin-cousin pun duk cerita macam ni, nanti kat pokok ni ada hantu kopek. Itulah kita macam berkenangan lah. Itu cerita yang menarik sebenarnya sebab yelah kawasan kampung kan, kita faham lah semua kawasan kampung macam mana, betul tak? So cerita ni dia berlaku waktu tu mak saudara aku dia still kerja jadi security guard dekat sebuah kilang lah. Aku tak nak bagi tahu kilang apa lah kan, kang takut kena saman ke apa kan. Tapi kalau orang dah faham je lah kan kilang apa yang ada je kat Tanjung Malim tu. So waktu tu dia kerja kilang tu, dia bukan jaga dekat kilang tu betul-betul. Dia jaga dekat junkyard dia. Faham tak? Tempat kereta lama-lama. Faham tak? Kereta yang tinggal body je. So waktu tu abang saudara aku ni pun nama dia Megat juga. Tapi dia ni lagi kental lah daripada aku kan. Aku ni penakut sikit. Dia kental habis lah. So waktu dia jadi security guard tu, dia pernah jalan kan. Dia security guard ni dia ada tugas dia panggil clocking tau. Dia kena jalan tengok dan dia kena buat report simple je lah kan. Keadaan waktu malam macam mana, keadaan waktu dia ronda tu macam mana. So dekat junkyard ni kan ada banyak kereta lama-lama, kereta buruk tau. So sampai satu tempat dia tengah dia dekat macam tengah-tengah junkyard tu. Tiba-tiba ada satu kereta ni, bayangkan kereta ni tak ada enjin, tak ada apa. Kereta ni hidup. Kereta tu hidup dan radio dia buka tapi channel Jepun lama. Boleh imagine tak? Macam mana? Datang je dapat. Ya. Waktu tu dia just uluh lah kan. Dia tengok memang kereta tu on. Dan kereta tu pun bukannya kereta macam kereta tu dah bertindih tau. Kereta tu kereta bawah kan. Betul ada kereta lagi atas dia. So macam mana kereta tu boleh on dan
tak semena-mena ni. So waktu dia solo tu memang tak ada apa. Memang tak ada apa. Lepas tu member dia datang. Waktu member dia datang tu, dia cakap dekat dia, "Weh, aku tak boleh tu kalau kau tak ada kat sini." Dia macam bagi dekat datang kat dia kan. Patutnya seorang kena jaga dekat pos, seorang kena buat clocking, betul tak? Dia tak boleh dua-dua bergerak. So dia kata, tiba-tiba dia nampak member tu datang, cakap, "Weh, aku tak boleh, kau tak ada weh." Dia takut. Cakap lah, "Kau kenapa?" Lepas tu dia kata, waktu dia pergi tu tadi, dia nampak, dia masa abang saudara aku tengah buat clocking, yang member dia duduk dekat pos tu, nampak tiba-tiba ada kepala je kat depan dia. Dia terbang macam macam tu, depan tingkap dia. So member pun terus cuak, tinggalkan pos, terus cari abang saudara aku. So diorang berdua tu baliklah ke pos tu. Malam tu benda tu je lah. Tapi nak ceritakan yang lain ada lagi tempat yang sama, cuma dia jauh sikit. Dia dekat satu kawasan Tasik. Yang mana Tasik ni kalau malam je, diorang kata ada high chances yang kita boleh nampak ada perempuan akan berdiri tengah-tengah Tasik tu, dan dia berjalan. Dia akan berjalan berlega-lega waktu. Dan benda ni pun verify oleh salah seorang kenalan jugalah kan. Dia tak kawan dengan abang saudara aku, tapi dia just kawan dengan sepupu aku yang lain lah kan. Dia tinggal dekat situ, yang mana rumah dia selalu kena singgah dengan perempuan yang berjalan atas air. Aku pun tak tahu macam mana dia tahu perempuan tu perempuan yang sama lah kan. Sebab maybe features dia yang sama ke apa. Dia kata setiap malam dia akan nampak perempuan tu duduk atas pagar rumah dia waktu tu. Dan semua ni berlaku dekat tempat yang sama. So aku nak share benda tu je lah dulu kan. Daripada Perak juga, since Gopeng jauh, aku cerita yang area dekat-dekat dengan Selangor ni, Tanjung Balim. Tu je. Habis. Okay. Tak tahu pula conclusion ni apa. Agak kurang sebab dia tak ada ending. Tak ada conclusion. Dia tak ada conclusion. Dia orang kata pengalaman je. Faham. Masa dia jadi guard. Tapi dah lama lah. Lebih kurang waktu macam yang salah seorang yang bagi cerita ni tadi kan. Dia tahun 2006 2008 macam tu. Waktu tu dia baru kerja lah dekat ni. So aku pun ingat gak dia pernah kerja dekat kilang tu kan, as a security guard. Sekarang ni dah kerja lain lah, kerja yang lagi okey lah. Alhamdulillah. Nampak. So waktu tu memang, tapi dia ni memang kalau aku nak cerita pun dia agak berani lah. Dia bukannya dia bukan jenis macam sebab nama-nama ni selalunya pahlawan orang panggil. Kecuali aku lah kot. Kau dia baru nak naik novice. Oh no. Wooden sword lagi. Wooden sword lagi tu. Alamak. Okay. Sekolah aku panggil Teletubbies. Siut lah. Teletubbies. Okay. Zana mungkin dah boleh start cerita. Okay guys, sambungan cerita guys. Teletubbies. Ni MISF ni kawasan tu memang keras lah. Dan lagi-lagi dekat Aspura ya, Asrama Putra Aspura. Kat situ memang keras. Budak-budak selalu kena. Satu nak cerita, tak ingatlah apa nama dia. Nama dia start huruf F je. F ni dia dengan kawan-kawan, geng-geng kita orang lah, dia nak takutkan lagi seorang ni. Lepas tu dia orang balut F ni dalam selimut, jadikan bentuk candy lah. Okay. Letak bedak kat muka dia. Cari pasal lah juga. Memang setengah saja nak cari pasal. Nak takutkan lagi kawan dia orang lagi seorang ni. Kalau dia orang lagi seorang ni memang takut hantu.
Lepas tu ya Candy tu pocong. Tak ada sebut. What? Dia orang letak yang F ni dah kena balut ni, letak dekat bilik hujung sekali. Lepas tu dia tutup lampu. Dia orang pun pergi nak cari yang kawan dia nak prank tu. Dia pergi cari. Lepas tu bila dia duduk situ, dia punya conclusion dia kakak. Dia duduk situ, lepas tu dia tunggulah bila lah kawan dia nak datang, dia tak datang. Bila dia tengok dekat tingkap, benda tu dah benda tu ada dekat tingkap. Dia ada dekat tingkat 3 macam tu. Benda tu ada dekat tingkap. Lepas tu benda tu tengok dia. Dia tengok macam dia. Lepas tu dia apa lagi, dia pun larilah nak keluar pintu tu. At the same time, kawan-kawan yang kita orang lain ni on the way pula nak ke bilik tu. Dia lari tu dia lompat dari bilik tu dekat hallway. Lepas tu dia macam dia jerit-jerit lah, weh tolong aku. Dia lompat-lompat ni, kawan-kawan yang lain nampak seram tengok dia. Dia pun kabur juga. Dia pun lari, dia tak pergi tolong dia. Macam itulah. Tapi dia nampak lah. Dia nampak. Itu yang kesian lah. Sebab dia kata, kenapa kau tak tolong aku? Kita orang seram tengok kau. So basically dia nampak benda yang dia buat. Itulah dia nampak yang betul. Sudah. Dia nampak yang Candy betul lah, tak fake lah. Dia yang fake. Dia yang fake. Dia yang fake. Betul dia pernah nampak yang betul. Dia nak minta tolong, kawan-kawan dia lain takut terang kat dia. Dia lompat kan. Stress brother. Nangis dia. Tapi jangan buat benda macam tu lah sebenarnya, geng. Apa-apa tolonglah kawan korang. Waktu tu macam yelah, umur belasan tahun kan. Dia orang tak kerja. Boleh nak teruskan cerita. Dia ni disclaimer untuk orang-orang yang suka tidur dengan bantal panjang tu. Hai kau ni. Stres sikit lah. Termasuk aku lah. Aku suka tidur bantal panjang tu. Tapi macam mana dah kawan punya kena-kena kan. Dia tidur malam tu okey lah, dia tidur. Bantal dia jatuh tu, dia ambil lah kan. Dia angkat, dia letak kat sebelah kan. Letak kat sebelah kan. Tiba-tiba dia rasa macam ada orang menampas kat telinga dia. Takut dia nampak kat telinga dia. So dia macam Dia macam siapa dia ni? Apa benda? Dah dia geli-geli lah. Stres dia. Dia pusing. Dia buka mata, betul-betul depan dia. Sudah. Masalah ni dia yang punya sedihnya, dia kena cakap kat muka. Aduh. Oh lama. Tapi dah tak adalah pula dia pergi peluk Candy tu. Dia just pusing je lah. Asyik baik lah. Tapi tu lah dia kena cakap muka. Tiga orang tanya kenapa muka kau macam tu. Sebenarnya dia kena cakap dengan Candy. Macam mana Candy tu cakap Itulah tak tahulah pula kan. Sebab mungkin dia tutup mata ke apa. Tak tahu lah, nampak muka tu. Lepas tu dia demam. Dia demam seminggu. Dia demam seminggu tu tak datang sekolah. Dia balik rumah kan daripada asrama kan. Sebelum dia balik sini, balik kita tadi kenapa tak ada. Rupanya dia kena kacau. Bila nak cerita pasal Candy ni ataupun Gul-Gul orang panggil kan. Gul-Gul. Sebenarnya ada jugalah kisah sebenarnya. Right. Cerita pasal Gul-Gul ni dululah. Ni one of my cousin lah. My cousin lah sebenarnya. My cousin ni dia perempuan. So dia study asrama juga. Asrama tu bila asrama ni biasalah kita akan ada katil double decker tu, betul tak? So pada satu malam tu dia ikutkan patutnya time tu cuti hari Minggu, orang balik. Tapi my cousin ni dia tak balik. Dia terpaksa tinggal lah, stay dekat asrama. Seorang-seorang. So dia tidur. Waktu malam dia tidur.
Dia katil yang paling atas sekali daripada mereka. Dia ada tingkat 1 dan tingkat 2. So dia tidur yang tingkat 2. Jarak antara dinding dengan katil kedua tu sebenarnya tak jauh beza sangat pun sebenarnya. Dan dengan apa tu atas tu, dinding atas. Apa punya apa? Atap Siling. Shilling. Okey. So jarak antara dua tu tak jauh sangat, tak tinggi pun. Macam kalau dekat sangat nanti kalau bangun tu terantuk betul lah. Kan? Itulah. So dijadikan cerita sebenarnya. Bila satu dia macam dah sedap tidur ni, masalah kita dah sedap tidur, tiba-tiba dia terbau something tau. Dia terbau busuk sangat. Dia cerita dia terbau busuk sangat. And mula-mula dia pandang tepi. Dia macam memang dah tidur kat tepi, dia menyering. So bau busuk. Dia pelik, dia pandang tepi sana. Dia pandang pula belah kanan. Busuk, bau stick betul busuk. Dia tak tahu kenapa dia tak nak turun kat situ. Dia kata, my cousin kata, dia tak tahu kenapa dia tak nak turun. Dan tiba-tiba dia rasa macam dia nak tengok kat atas. Dia nak tengok kat atas saja. And then apa yang bila dia paling kepala dia ke atas, dia pusing kepala ke atas, dia nampak gul-gul kat atas depan mata dia. Dia nampak guys, dia nampak gugul ataupun candy depan mata dia. Tengah pandang dia directly kat mata dia. Berdepan. Betul-betul berdepan. Dan time tu dia tak boleh nak bangun langsung. Dia kata orang panggil, itu orang panggil macam sleep paralysis lah. Tak boleh nak bergerak. Dia dah cuba panggil, tapi kalau panggil pun apa gunanya sebab tak ada orang. Hari Minggu orang balik. So dia panggil, tak boleh, macam tak ada orang menyahut. Dia kata dah panggil kuat dah. Bayangkan korang, lebih kurang 5 minit korang pandang benda tu. Tak ada toleh. Dan disebabkan benda tu dalam 5 minit tu, dia dapat kesan luka disebabkan macam gul-gul tu ataupun candy tu, dia macam keluarkan macam air liur macam tu, dan dia seperti asid. So muka dia kena dekat bibir saja, macam luka sikit. So nak katakan mungkin apa yang kawan Zana tu kena cakar tu, probably mungkin boleh sebenarnya. Itu saja cerita saya, kongsi pengalaman cousin saya. Kalau cerita pasal kena tinggal seorang-seorang, ada juga cerita kat asrama. Betul. Tak apa, ini Zana ada special guest. Zana boleh cerita je. Yes, alright. Sekolah ni legend Gunung Rapat punya sekolah. SMK Gunung Rapat punya sekolah. Siapa yang pernah sekolah situ, ni budak asrama punya cerita lah. Sekolah Gunung Rapat ni di kawasan keras jugalah. Banyak kawasan mana tak keras kan. So budak dengan duduk asrama ni dia budak lelaki. Lepas tu dia tak balik rumah. Dia sama macam tu, tak balik rumah, dia duduk seorang-seorang. Dekat asrama tu. Tapi dalam cerita ni dia ada dengan Pak Gad. Dia pergi jumpa Pak Gad tu, dia kata, "Cik, dia takut lah nak duduk seorang-seorang dekat asrama ni. Boleh tak saya nak tidur dekat bilik study?" Lepas tu dia pun, pakcik dia kata, "Boleh, pergilah." Lepas tu malam tu ada boleh tengok wrestling kan. Dia Khamis aku tengok wrestling. Pun Pak Gad tu ajak lah dia pergi tengok wrestling. Dia duduk lah dekat study room tu. Tu apa? Alamak, lupa lah cerita dia macam mana. Macam mana dia boleh jadi seram tu. Dia pergi duduk kat situ, dia duduklah dengan Pak Gad tu. Betul Pak Gad tu macam okay, nak kena ronda ni. Nanti tutup lah TV. Lepas tu dia pun okay,
okay, alright. Dia gila dia just tengok je lah. Sampailah habis. So dia tertidur. Bila tertidur tu, dia rasa macam ada benda duduk sebelah dia. So dia macam, panggil lah kan, pakcik ke duduk sebelah dia ni. So dia tak jawab kan. Tu dia nampak, bila dia bangun, dia nampak sebenarnya ada benda lah duduk sebelah dia duduk. Dengan rambut panjangnya, putih ni. So dia pun lari keluar. Lari sampai rumah guard tu. So dia tengok pakcik tu ada dekat dalam rumah guard tu. Dia kata, pakcik tinggal dengan saya. Pakcik cakap nanti pakcik datang balik. Lepas tu pakcik tu terkejut tengok dia. Kenapa kamu tak balik rumah? Kau ada kat sini lagi ke? Lepas tu pakcik kata, apa salah pula? Tadi lagi saya dah tengok TV dengan pakcik. Lepas tu pakcik tu macam, mana ada pakcik tengok TV dengan kamu? Kamu ni datang dari mana? Rupanya yang ada dengan dia tu bukanlah Pak Gad tu. Itulah cerita dia. So sampai sekarang waktu dekat sekolah tu lah, kalau boleh janganlah tak balik rumah. Baliklah, jangan kena kacau. Itulah. Ini cerita asrama guys. Cerita asrama ni selalunya sebab tu lah kita boleh buat kata konklusi kat sini lah. Sebab tu ramai budak fly. Yang weekend ni. Ada betul juga. Dia orang kata macam kalau aku stay ni mampu aku jumpa dengan benda lain. Lebih aku fly. Okay guys, so cerita pasal hospital ni aku dapat daripada macam biasalah Ashraf Channel, yang mana cerita tu dikisahkan macam petugas dekat hospital tu. Tapi petugas kali ni bukannya petugas biasa dekat hospital lah. Usually kalau kita fikir pasal hospital, kita akan cerita pasal doktor, nurse, pembantu jururawat, pegawai kesihatan. Tapi kali ni dekat hospital ni, kejadian ni berlaku kepada salah seorang ketua maintenance kat sana. So ketua maintenance ni dia macam senior maintenance lah dekat sana kan. So senior maintenance ni, waktu tu dia memang dah lama lah dekat hospital tu. Dia macam kalau dia tengok je satu tempat tu, dia memang tahu apa masalah dia. Macam hospital tu dia dah memang masak lah dengan struktur bangunan tu macam mana. So cerita dia, satu hari ni dia dapat call daripada nurse, daripada ward bayi, ward kanak-kanak lah, tapi yang memang khas untuk bayi. Waktu tu ada 1-2 bayi je lah dalam bilik tu. So nurse tu cakap, dia telefon ketua maintenance ni kan. Dia cakap, bang, boleh datang tingkat 2 tak bang? Sebab rasanya ada ceiling ni bocor lah kan, air jatuh-jatuh. So dia kata, boleh nanti aku nanti saya datang ke tingkat 2, saya check kenapa bocor tu. So waktu tu dia rasa macam dia tak adalah rasa apa-apa pun kan, sebab itu memang tugas dia dah memang biasa. So sampai je dekat tingkat 2 tu, dia bawa tangga semua, dia nampak memang dekat ceiling tu air menitik lah. Menitik dekat ward tu. So the nurse tu kata kat dia, okay abang boleh tolong tengok kan. So dekat ceiling tu, kita tahu tau, ceiling hospital ni kan dia boleh buka yang satu tu kan. Atas tu ada tempat maintenance, ada wayar lampu, pipe, apa semua dia tutup. So dia buka pipe, dia tak buka kat tempat yang bocor tu terus, dia buka dekat sebelah dia. So bila dia buka dekat sebelah dia, dia naik atas, dia tengok, dia suluh. Waktu dia suluh tu, dia nampak ada mata kecil warna merah. So dia macam, apa benda kat tu? Dia suluh, besar benda tu melompat ke dia. Rupanya benda tu tikus. Tikus ni dia macam terperanjat dia macam, ya Allah, tikus ni apa benda kau kacau aku pula dan time aku nak buat kerja ni. Dia macam tu lah kan, dia macam merungut lah.
Macam sampai nurse tu pun terkejut lah dekat bawah tu. So, lepas dia dah macam tunduk ke bawah, dia naik balik, dia suluh. Dia nampak dekat satu pipe tu memang ada lubang kecil je. So apa lagi, dia ambil tape, dia tape pipe tu, dia tampal. Dia memang tampal berkali-kali lah, layer-layer kan. Sebab dia nak apa, dia macam solution sementara lah. Dia tak perlu tukar pipe lah bagi dia. So dia tampal. Dia tengok air dah tak menitik. Lepas tu dia turunlah ke bawah kan. Dia turun daripada tangga dia tutup ceiling tu. Dia kata dekat nurse tu, okay nurse, dah settle dah. Should be lepas ni memang dah tak ada lah pipe air jatuh kan. Dia cerita lah ada pipe bocor. Apa ni, mungkin sebab pipe tu dah lama, hospital ni pun dah lama kan. Betul. Nurse pun macam okay. Dia keluar daripada tu, dia bawa tangga dia naik atas. Dia tak sampai lagi office dia, nurse tu call. Bila nurse tu call dia, nurse tu cakap kat dia, bang, makin banyak pula air bocor ni, kenapa bang? Dia kata kan. So dia macam, hai, saya baru tampal kot, takkanlah air boleh bocor macam tu pula kan. Lepas tu nurse tu, takkan saya nak tipu abang pula kan, buat apa saya nak tipu. Dia pun terfikir betul juga kan, buat apa nurse tu nak tipu dia kan. So dia turunlah balik, dia tak sampai pun office dia lagi. Dia turun balik bawa tangga tu, memang air tu kali ni dia menitik banyak sikit. Dia tak air tu menitik macam tu lah. Lepas tu dia macam, kenapa pula air ni macam ni kan. So dia buka balik. Bila dia buka balik, dia tengok air tu menitik. Lepas tu dia suluh dekat pipe tu tadi kan, pipe yang ditutup tu tadi, tempat yang bocor tu memang dah tutup. So dia cari punca kan, air tu macam mana pula boleh menitik apa ni kan. Oh tersilap, yang menitik tu dia bukan menitik dekat tempat yang apa tu tau, bukan tempat yang sama. Dia macam 2-3 blok balik, 2-3 macam blok yang petak tu lah kan, 2-3 petak tu away daripada benda tu. So dia buka dekat tempat yang sama, dia tengok maybe tempat tu macam bocor kan tempat lain kan. So dia tengok, dia suluh. Lepas tu dia kira daripada bawah 1, 2, 3, 4 dekat bocor tu kan. So dia jenguk balik dekat atas, dia kira dekat blok tu 1, 2, 3, 4. Yang keempat tu dia suluh ada kain. So bila dia suluh ada kain, dia suluh sampai ke atas. Dia suluh ke atas, macam ke atas. Benda tu tak tinggi mana pun, tapi somehow dia nampak benda tu berdiri, punyalah tinggi, mulut dia tenganga, sambil air liur benda daripada mulut benda tu menitik, punyalah banyak sampai bocor. Dia pun menjerit, dia turun bawah, dia kata keluar, bawa budak-budak ni keluar. Sebab dia nampak yang benda tu memang betul-betul tengah tenung dia, macam nak makan dia. Faham tak macam mana? So dia kata, panggil ustaz. Dia suruh macam tu. So yang si nurse ni dah jam lah kan, kau nak bagi panggil ustaz buat apa kan. Dia macam, kenapa nak panggil ustaz pula kan. Lepas tu dia kata, jangan banyak tanya, pergi panggil ustaz. So dia macam dia lari bawa baby tu kan, keluar. Dia panggil lah ustaz kan. Ustaz tu sampai, ustaz tu tengok, dia kata tak ada apa pun dekat sini kan. Yalah, benda tu dah belak kan, takkanlah nak stay pula dah lama kan. Dan ustaz tu bacalah apa-apa sikit, macam peninding ke apa. Barulah bilik tu elok. So bila bilik tu dah elok, dia ceritalah kat ustaz tu apa yang dia nampak kan. So ustaz tu pun jam kat dia, pun tak tahu apa benda yang ketua maintenance ni nampak. Tapi bilik tu dia dah tak jadi bilik budak lah. Dia tukar jadi macam bilik untuk buat benda lain.
So bilik budak dia gantikan dengan dekat tingkat lagi bawah. So bilik yang bawah tu dia tukar ke atas tu. Dia macam tu. Dia sebab dia takut apa-apa jadi kan dekat budak-budak kan. Sebab budak-budak ni lagi sensitif. Walaupun dia orang tak nampak apa-apa lepas tu, dia orang. So tu je lah cerita untuk hospital yang aku nak share hari tu. Oh, Okay. interesting. Nice tu cerita sebenarnya. Kalau aku lah kan, aku kalau malam-malam macam ni, kalau nak pergi betulkan repair apa, memang tak lah lagi-lagi pergi nak cakap, bang, abang, asal menitik bang, kita naik kat atas tu bang. Memang tak lah. Betul tu. Biar dia menitik sampai besok kan kalau aku. Kita kalau ada baldi kolah kan, angkat kolah tu letak je. Tak apa, biarkan dia menitik. Tak ada lah yang kita nak buat waktu malam kan, betul tak? Betul. Jatuh tak berani. 2 bahaya pun. Malam-malam nak tengok. Yes, malam-malam kan. Dah boleh suluh, betul member suluh balik. Kita memang tak lah. Tak, tapi yang ni sebab dia kira kan macam okey, dia buka blok yang awal kan, dia kira lah 1 2 3 4 daripada bawah. 4. Lepas tu dia kira ke atas 1 2 3 4. Memang tepat-tepat keempat tu dia sulung memang ada. Tapi yang tu tak seram lagi tau. Dia kira 1 2 3 4 dia orang sambut 5. Yang sambung tu 5 tu kenapa? Itu boleh jadi gaduh lah. Itu sumpah boleh jadi gaduh. Ready. Wah. Okay. Dia cantik. Aku best sikit sebab kau ada gambar. Oh ya ke? Okay, nanti kau kita kena tunjuk. masuk Google Map. Oh, kena masuk Google Map Kau kena Gemek. Aku nak kena tunjuk basis story tu dekat mana. Okay. Best bercerita. Boleh bagi link kita tunjuk dekat viewers. Aku dah bagi link. Dah bagi dah. Dekat Beer Deserve. Okay. Kejap guys. Kita kena tengok dulu link tu. Dah buka Google dulu, Google Map. Oh, siap bagi address guys. Tapi link ni saya tak boleh nak bagilah, tak boleh nak share kat korang. Alright. Ni dia guys. Dia ada rumah dekat J, kau betul-betul terbaik. Siap bagi map dekat mana benda tu nanti. Ni rumah parents aku kat Sarawak. Oh, ya. Okay. See the bungalow 2 story. Well, sekarang yang kau tengok ni latest map lah. So confirm lah dah tak ada hutannya. Oh, sebelum Dekat ada rumah hutan. tu hutan. Kau nampak banyak pokok tu. Pokok-pokok baru tu semua baru tanam. Dulu hutan dia lagi ganas belakang tu. Belakang tu ada pokok ara. Okay. Kalau korang tahu pasal pokok ara ni banyak cerita dia. Dia orang kata rumah Nasir lah, rumah Pontianak lah. Betul? Macam berpenghuni lah pokok tu. Pendek cerita ni dia orang kata. Betul. Okay. Ya, 1 2 3. So kalau kau tengok rumah sebelah dia, rumah jiran dia, sebab rumah aku yang ujung sekali, rumah sebelah tu rumah Jen Torang. Dekat rumah dia pula memang terbaik jugalah. Dia orang ni memang apa orang kata, ada penjaga lah rumah tu. Sebab rumah tu, ni cerita pertama dia. First experience aku duduk masa aku zaman jahiliah dulu lah. Umur aku masa tu aku rasa 15 kot, form 3. Yalah tu kot. So cerita pertama dia, first experience, bukan rumah aku tapi rumah sebelah tu. So rumah sebelah tu dia ada pokok pisang jantan tau, berbuah. So faham lah maksud dia kalau ada pokok pisang jantan. Faham. Satu tu pokok kat situ. So kebetulan malam tu birthday aku. So bila birthday aku, kita orang selalu buat barbecue lah, celebrate family dengan member semua, ramai lah kat rumah aku. So habis barbecue tu, kita orang pun dah start kemas. So kebetulan tiba-tiba polis datang tau, tengah malam, rumah sebelah tu. So kita orang satu family keluar lah tanya, kenapa bang? So dia orang cerita, kita orang dapat call tu dia pencuri tu. Dia tak dapat keluar dari rumah, penjaga tu halang dia. Terbaik tu. First time aku experience benda tu. Macam kalau kita amal doa-doa semua apa kan. So untuk orang jaga bila, sebab yang kat sebelah tu asalnya orang Semenanjung. So dia kerja Petronas kan, biasalah. So bila dia balik kampung, lama kat dia balik kampung, dia tak ada kat rumah tu kosong. Tapi barang-barang family dia anak-anak dia semua ada di situ. So pencuri tu masa dia masuk, dia seorang, dia dah kemas dah barang tu. Dia dah letak TV, letak stereo lah, apalah, letak barang elektronik, emas lah, semua dah set up. Cuma tinggal nak angkut keluar je, sebab nak cepat-cepat keluar kan. So bila dia nak keluar tu, pintu tu hilang untuk dia. Allah. Pintu tu hilang. So
dia pun pelik lah, kenapa pintu tu hilang. Dia cuba cek tingkap, dia naik atas, dia cari tingkap tak boleh buka. Okay, make sense lah, sebab orang tu bercuti kan, ada lock kan, grill kan, so tak boleh buat apa. So dia cari pintu belakang, tak jumpa, dinding je, tak ada pintu. So lama kat dia kat situ, dia fikir apa berlaku ni semua, dekat sejam 2 jam. Semua tu berlaku masa sebelum tengah malam. Masa tu kita orang tengah ada barbecue lagi, kita orang tak perasan pun dia masuk, punya hebat mencuri tu. Tapi masa tu, zaman tu, belakang tu, kata aku tadi kan, belakang tu ada pokok hutan. Itu bukan, sebab sekarang dia dah jadi taman, so banyak pokok tu dah tak ada. Pokok ara tu pun aku tak pasti ada lagi tak, sebab aku dah lama tak ada kat situ. Sebab rumah parents aku tu dah convert jadi tadika. So bila dah tukar jadi taman tu, nama dia Taman Millennium. So pokok ara tu aku rasa mungkin dah kena tebang kot, aku rasa lah, sebab well, you know, legendary status pokok tu agak tak best lah kalau kau buat taman kan. So zaman masa aku membesar kat rumah tu, bila pencuri tu dah melekat kat situ sampai tengah malam, dia call polis datang. So polis buka pintu, jumpa dia dekat depan pintu menangis. So gila tu, dia kata dia tak boleh keluar. Dia kata ada benda cakap kat dia, kau dah buat salah. So dia kata dia minta maaf. Bila dia dah minta maaf tu, dia call polis, baru pintu tu muncul. Time tu lah polis tu datang. Polis tak pecah pintu pun, buka pintu. Kau imagine, gila tak? Itu cerita pertama dia. Cerita kedua dia, sama juga. Aku rasa aku form 4 lah, 16. So masa tu pakcik aku ada datang dari Miri, which is daerah sebelah daripada Bintulu tu lah. So kita orang datang rumah kita orang ramai lah masa tu. So disebabkan family dah ramai, aku tak tidur dalam bilik aku, kita orang bagi dekat family pakcik aku lah. So dia orang guna bilik aku. So aku tidur dalam bilik komputer, which is ground floor. Ingat tak yang aku cakap ada pokok pisang jantan dekat rumah sebelah tu? Okay, tu lah. Betul. So macam aku dari zaman tu aku dah kaki gamer, aku main lah komputer sampai 2-3 pagi. Rumah aku tu dia ada petanda tau. Setiap kali hujan lepas 12 tengah malam, kalau dia black out trip 3 kali, pergi tidur. Sebab itu tanda dia, yang benda-benda macam tu dah ada kat situ. Yang best rumah aku dah pagar dah, so tak takut lah sebenarnya sebab dah pagar kan. So bila dah pagar, aku maksudkan ni bukan pagar besi tu. Kita faham. Korang faham tak maksud aku dah pagar? Kau dah pergi seluruh rumah kau dah bersihkan, kau dah baca semua doa semua apa. So usual routine kau dah pagar kat rumah kau. So bila kau kat dalam tu kau tak takut sangat. So aku main komputer masa tu. Masa tu aku main game online, so main MMORPG, aku main sampai pukul 1 pagi. Tiba-tiba blackout. Aku stres lah, tengah enjoy main ni. Masa tu Stream Mix ada tu. Stream Mix baru keluar, layan tu. Aku up balik breaker, semua dah okey. Pup, teruk kali kedua. Oi, panas lah aku ni. Buka balik, main game 15 minit, 20 minit. Pup kali 3. Then baru aku teringat, shit, 3 kali lah. Dah lah aku seorang kat bawah. Yang lain semua kat atas. So aku macam tu, okey lah, tak apalah. Tu daftar dia aku buka ketiga, semua jalan okey. Kalau okey, aku pun tidur. Malah nak kacau kan. Tidur, tutup lampu dalam bilik komputer. Bilik komputer tu, dia punya tingkap menghadap rumah sebelah. Betul-betul kalau aku pandang tingkap tu, belah kiri sikit memang nampak pokok jantan pisang tu. So aku macam tak kisahlah. Bukannya dia dapat masuk pun kan. Memang takut pun. So aku membaring tidur, dah lah sejuk, hujan lebat, guruh semua ada. Memang typical horror scene lah. Kalau kau nak buat cerita hantunya pun, macam 13 Ghosts ke, siapa pernah tengok 13 Ghosts sila tengok. Siapa tak pernah So tengah aku nak tidur tu, 3 pagi aku ingat ni, 3 pagi masa tu, hujan lebat. Tapi bunyi tapak kaki, bukan kat dalam rumah, bukan kat atas rumah, dekat luar rumah. Tengah kau bunyi becak kau tu, kalau kau jalan kaki atas tanah air, becak bunyi plak 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 macam tu kan. Dia jalan kaki, benda tu jalan kaki, jalan straight. Aku tengah baring, aku tersedar. Sebab masa tu aku tersedar sebab aku sensitif sikit bila aku tidur. Aku jenis very peka. Kalau aku tidur dengan bunyi ke apa, aku terus sedar. Aku alert lah. Aku memang jenis macam tu. So aku tersedar, aku dengar tapak kaki tu jalan, makin dekat makin kuat, Dia betul-betul kat luar rumah.
bunyi guruh sekali. Lepas tu dia jalan dia betul-betul berhenti dekat tempat aku tidur, specific spot. Gila tak gila kau masa tu. Aku macam, uish, biar betul dia dekat atas belakang aku ni kan. Aku dah tengah tidur kan. Lepas tu ada langsir. Nasib baik ada langsir kat situ. So tak cuak sangat. Guruh kilat, nampak bayang betul-betul belakang aku. Belakang tu maksudnya dia dalam rumah lah. Dekat luar. Dia betul-betul dekat luar bagi hujan. Aku dinding dekat tingkap tu langsir. Aku dekat tengah bilik tu. Dia betul-betul berdiri spot tu. Kilat guru nampak shape badan kat situ tengah berjalan. Pandang straight kat aku baik. Aku cakap ke aku macam, apa nasib baik rumah ni dah berpagar. Lepas tu dia jalan lagi. Dia tak dapat masuk kan. So dia jalan. Aku pelik, dia nak pergi mana ni? So dia straight arah dia jalan tu, straight ke arah pokok tu. Memang straight. Itu tak aku memang takkan lupa sampai bila. Memang aku akan ingat benda tu selamanya. So dia jalan straight baik. Aku tak tahu apa benda tu. Aku tak boleh kan nak cakap Pontianak, tak boleh kan nak cakap langsui. Tapi memang ada benda masa tu. Aku tak berani nak cakap apa sebab ada langsir tu je. Unfortunately langsir tu pula bukan jenis yang macam rumah moden sekarang ni. Tebal as in kau tak nampak langsung kat luar, memang gelap tu kan. Yang ni jenis langsir zaman dulu kau boleh nampak apa, still see through a bit lah. Tapi sebab malam kau dah tutup lampu, so tak nampak sangat kan. Tapi disebabkan kilat ni guruh hujan lebat masa tu kat Sarawak tu, type tu lah nampak. So during that time baru aku tahu petanda teringatkan balik hujan lebat lepas tengah malam 3 kali blackout rumah tu. So tu first time aku experience benda macam tu. Lepas tu bila aku dah sambung belajar, aku pergi study kat MMA Melaka. Time tu 2005. Aku kenal member aku. Nama member aku Muhammad Hilmi Ismail. Best friend aku lah boleh kata. So dia jenis suka adventure tau. Dia kata dia dah lama duduk Johor. Lepas tu sekarang ni first time pergi Melaka semua apa. So sekarang ni dia nak pergi Sabah Sarawak pula. Dia nak ikut aku. So aku bawa dia lah. So masa tu first semester aku kat MMA Melaka, kita orang pergi Sarawak. First semester ke second semester aku tak ingat. Yang mana yang pendek? Second semester kan pendek dulu. Dulu second. Aku rasa second lah kot. So second semester kita orang balik Sarawak, ikut aku. Kita orang stay duduk situ lagi, family aku. So duduk situ, aku warning kat dia. Aku cakap ni sebab disebabkan hari ni hari hujan. Sebab apa, kalau lepas maghrib, lepas isyak, tutup semua tingkap. So standard lah kan, rutin kita kena tutup tingkap bila time maghrib. Benda tu normal lah. So lupa tengah syok main game dengan PS tu kan. Memang lupa. Member aku pun ngantuk. Aku cakap, kau naik lah tidur kat bilik aku. So aku cakap, kau tingkap buka tutup lah. Berantu sikit rumah ni. Tak ada je lah. Aku mana percaya benda tu semua. Okay, time tu dia tak percaya lah. Okay, saya tak apa. So aku cakap, kalau rumah ni blackout 3 kali tengah malam, jangan cakap apa-apa, jangan mulut celupar, tutup tingkap, tidur. Jangan bising. So kita pun stay main lah game continue. So dia masih tak percaya masa tu. Kita main kat tingkat bawah lah, bilik aku kat atas. So tengah pukul 12 tu, kita tengah enjoy tu, trip pertama. Aku kira lah trip pertama. Okay, tak apa. Poop second trip. Okay, member aku Imi tu cakap lah, weh, biar betul rumah kau trip 3 kali ni. Aku rasa ada masalah dengan kabel elektrik rumah kau. So aku cakap dengan dia, bukan, ini tanda kalau betul kali ketiga kita buka ni dia trip lagi. Aku suggest kita duduk bawah ni, jangan naik atas. Sebab aku teringat kan aku cakap tingkap tak tutup kan. So bila tingkap tak tutup tu, kau akan nampak dia. Kau confirm akan nampak dia. Memang kau dia tak boleh masuk, tapi kau akan nampak dia. Dah lah hujan masa tu. Hujan, trip kali ketiga. Terbaik. Dah lah time masa tu baru 12.45 macam tu. Dekat pukul 1 tengah malam. Lepas tu cakap ke dia, Mi, jangan naik Mi. Benda tu ada Mi. Lepas tu dia kata, alah tak ada benda lah. Nak takut apa? Okay, tak apa. Ni Sarawak bhai, ni bukan Semenanjung. Sarawak hutan kanas bhai. Jangan main-main. So dia pun naik sebab dia ngantuk. Dia nak tidur sebab esok kita nak keluar jalan-jalan adventure dekat tempat aku kan. So dia naik. Tak sampai 5 minit dia berlari dari rumah 2 story, tangga 2 story tu. Dia lompat 2 kali tinggi tu. Dia lompat pertama first platform, lompat kedua ground floor, berlari pergi TV depan, tutup kepala dengan bantal. Aku macam, weh, okey ke? Aku cakap, weh, serius weh.
Aku nampak muka. Muka dekat mana? Kau buat apa? Yalah, aku naik tadi. Aku naik. Aku nak tutup tingkap. Dah lah hujan. Sejuk pula tu. Nasib baik tak pasal bila kau. Memang tak pasal sebab bumbung dia overlap. Kata, dah kenapa kau kan? Aku nampak tu. Sebelah kanan aku nampak dekat pokok ada pokok. Warna putih jambang. Jambang pula. Jembalang. Warna putih. Jambang. Aku macam, warna putih. Aku tahu lah pokok pisang tu. Okay, itu tak apa sangat. Tapi itu tak seram. Aku nampak muka, muka mata merah. Kat mana? Betul-betul direct menghala bilik kau. Dia pandang aku, dia senyum. Macam, kau dah kena. Padu. Kau dah kena padu. Itulah mulut celupar lagi masa tu. Aku dah cakap dengan kau. Aku cakap dengan dia. Memang aku spesifik. Ayat aku ingat lagi. Aku cakap dengan kau, jangan naik. Better kau stay bawah. Aku dah ngantuk, mana aku tahu. Okay, aku macam, tak apa, lepak kat bawah main PS2 lagi. Esok dia demam 3 hari, demam panas. 3 hari demam panas. Direct kena. Dah kena cakap hai. Dah kena cakap hai. Benda tu tak boleh masuk. Memanglah tak seram sangat sebab dah pagar. Tapi at the same time, bila kita orang kata, bila kita kat tempat baru semua apa, jangan celupar. Betul. Jangan berani sangat. Jangan nak berani sangat, jangan nak kecoh sangat. So, bila aku introduce tuan dia. rumah dah cakap jangan buat macam tu, janganlah. Benda senang. Aku ni jenis suka tengok cerita tu tau. Aku memang horror fanatic. Bini aku benci aku sebab aku kalau tengok wayang ada cerita tu aku akan beli. Betul. Aku at the same time bukan nak kata aku ni berani, tapi aku ni agak 50-50 dengan benda-benda macam tu. So macam bagi aku, sebab aku dah experience benda tu dah depan mata. Kalau orang cerita kau tak nampak depan mata kau, aku tak percaya kau. Sebab kau tak pernah kena depan mata macam mana. Beza experience depan mata dengan CP-CP. Banyak beza dia. Sangat banyak beza dia. Betul. So bila itu baru cerita kedua, rumah sama. Cerita ketiga pula. So semasa aku study tu, masuk second year sebab rumah tu besar. So adik-adik aku kecil lagi, Amir dengan Yasmin. So diorang kenal lah, budak-budak clan siapa PLG semua kenal lah diorang. So adik-adik aku kecil lagi. Beza umur aku dengan dia 7 tahun dengan adik kedua. So beza dengan adik ketiga 8 tahun. So diorang ada bilik sendiri. So bilik aku sentiasa kosong tau. So bila kosong tu, well as you know, tempat-tempat kosong kalau tak ada orang duduk terbiar macam tu, ada chance berpenghuni. Walaupun rumah tu dah berpagar. So aku tak tahulah apa berlaku. So aku balik cuti SEM, aku pelik. Aku macam aku cakap, aku ni bukan nak kata aku ni berani, tapi aku agak berani. So bila aku nak tidur tu, masa aku cuti SEM 2 minggu pertama tu, aku selalu kena tendang keluar. Tendang keluar ni bukan maksud kau kena paksa. Tendang keluar ni macam aku tengah nak tidur, tiba-tiba aku rasa masa nak tengok TV ya. Dia kacang kau, bukan dia tendang keluar, dia sepak kau keluar macam kita sepak orang. Dia kacau kau, dia macam masukkan benda, dia hasut kau, dia kata pergi lah tengok TV. Okay, aku tengok TV. Aku tertidur kat luar. Sampai satu tahap tu mak aku cakap, kenapa kau tak tidur dalam bilik kau? Itu guna bilik kau kan. Dah lah bilik kau tak ada orang duduk. So macam kenapa aku duduk luar ni kan? So macam okay, tak apa. Aku ajak member aku seorang, best friend aku kat Sarawak tu, Abdul Khalid nama dia. Nama kuat tu. So aku ajak dia, jom lepak rumah aku sama, tidur sama kan. So dia pun macam the first step, member aku ni Abdul Khalid ni, dia ayah dia JK Masjid. So dia agak berilmu lah. Religious lah. Dia taklah religious sangat, dia sama kepala aku. Tapi dia berilmu. Yes, ada beza antara religious dengan ilmu. Dia ada beza kat situ. So bila dia berilmu tu, dia pergi rumah aku, kita orang lepak semua, minum, makan, tengok TV, nak tidur. Dia masuk bilik aku, first step dia masuk, dia kata, "J, lama ni kau tidur, kau mesti rasa nak keluar balik kan?" Saya cakap, macam mana kau tahu tu? Dia kata, bilik kau ada orang ni. Saya cakap, kau jangan main-main tu, rumah ni dah pagar tu. Saya cakap. So dia kata, pagar tu tak masuk, tak ada. Kalau rumah tu terbiar, sebab tu orang kata rumah terbiar ada pagar pun, ada benda boleh masuk. Dia masukkan diri dia. So aku macam, kau ni biar betul, serius tu. Tak apa, tertidur je, boleh kot, tak ada masalah. Sebab aku dah ada orang kan. So tidur tengah pukul 3 pagi tu, hujan. Ingat tak warning aku? 3 kali trip. Tapi dia tak trip 3 kali, dia hujan je. So which is good lah. Sebab kalau warning 3 kali tu kira macam dah alert gila lah, macam benda ni nak berlaku, dia dekat, dia nak datang. Tapi yang dia tak, dia hujan je.
Tengah hujan tu, member aku kejapkan aku. Jek, jom kita tengok TV kat luar. Masuk aku cakap, kenapa? Benda tu atas ceiling tu. Aku tak nak cari hal, kita duduk luar je. Macam tu dia beritahu aku. Kau imagine, lama ni aku tidur di atas ceiling je rupanya. Dia tak cakap apa, tapi dia nampak. Aku tak nampak sebab aku ngantuk gila masa tu. Aku tak nampak. So aku tidur luar. Lalu aku cakap, habis tu apa kita nak buat? Nak buat apa? Solat je lah dalam bilik tu. Solat azan dah, settle lah. Dia kata, jom lah. Dia kata, ngantuk tu. Biasalah, muda-muda kan, ngantuk, tidur kat luar. Malas nak buat hal kan. Tidur kat luar. So esok pagi, masuk tengah hari tu, azan kalau bilik tu. Azan, solat je. Lepas tu, okey lah, dah tak ada. Tapi, dia punya side effect tu still ada. Sebab, member aku cakap, ever since then, aku rasa mungkin side effect kot. Mungkin dia punya benda-benda sebab dia dah lama duduk situ. Aku tak ada. Macam satu semester MMU ni 4 bulan tau. 4 bulan. Lepas tu semester pendek 2 bulan. Lepas tu semester panjang 4 bulan. So cuti dia pun kadang-kadang 2 minggu, 3 minggu. So dia tak banyak tau. So most of the time kita orang tak ada kat rumah tu. Especially bilik tu. Bilik tu memang kosong. Tak bilik tu besar. Bilik adik aku kat sebelah. So bilik dia orang kan, memang tak ada masalah pun. Tapi bilik aku tu, bila dia ada side effect tu, macam setiap kali tidur tu sama, bukannya bunyi guli ke apa, typical klise bunyi guli ada budak berlari, tak ada. Benda tu tak ada. Benda tu dia manifest in such a way, kalau kau tengok ceiling kau, you can actually outline a face depan mata. You can actually dia tak kacau kau, dia cuma tunjuk diri dia je. Dia cuma tunjuk. Tapi bila dia belah, kau tahu benda tu dah tak ada. Sebab bila benda tu berlaku, tiba-tiba bilik tu sejuk, bulu roma kau meremang tau. Memang siapa yang betul-betul pernah nampak face to face benda tu, itulah side effect dia. Memang kau akan tahu benda tu dekat. Bulu roma kau memang tak kisahlah kau berani ke tak berani ke, benda tu kau akan tahu dia akan ada kat situ. Nak lagi kalau orang berilmu. So bila dia dah tak ada tu, benda tu side effect tu still ada. So aku tahu dah rumah tu memang sentiasa akan ada benda macam tu lah. Walaupun dah ada pagar semua. So pokok ara belakang tu pun aku pun pernah nampak juga muka tu. Tapi well, dah lama kan. So tak seram sangat lah. Dah biasa. Bila kau dah biasa, kau tak kacau dia tak kacau kau. So cerita keempatnya, still rumah sama. Tapi kemungkinan aku rasa dia ikut aku pergi dekat Saberia MMU. Masa tu 2010. Allah. So dekat rumah aku tu, aku tak rasa dia, aku tak tahulah dia toyol ke apa, aku tak sure lah. So rumah aku tu dulu semua student kat situ. Tapi bila member dah keluar semua apa, tinggal aku seorang lah kat rumah tu dengan foreigner tu yang duduk situ sekali, orang Myanmar dengan Bangla. So kadang-kadang kau tak tahu dia orang ni betul-betul Muslim ke tak, kau tak tahu dia orang ni apa, dia orang amal kan. So ada sekali tu masa aku dekat rumah aku kat Saberia tu, benda tu memang kuat gila kacau. Aku rasa dia nak testing aku masa tu. Apa dia buat, dia kacau benda-benda elektrik. So dia buka kettle, tiba-tiba air panas masak. Padahal tak ada orang buka rumah tu kecuali aku. Okey, itu tak ada hal. Yang dia buat aku triggered bila tu, aku tengah main game, dia tutup lampu. Dia tutup lampu. Aku punya panas, aku cakap, "Boy, kau buat lagi sekali aku datang aku tampar muka kau." Aku dah cakap macam berani, tapi tangan menggeletar. So bila dia buat benda tu, dia aku buka balik lampu semua kat dapur dan bilik aku. Macam dapur tu tak jauh lah, keluar dari bilik tu terus sampai dapur kan. So buka lampu semua satu rumah, aku tunggu dia datang. Okey, dah settle. Tu dia tak kacau dah lampu, tapi dia kacau pintu pula. Aku tutup pintu, berlari ketuk. Aku tahu rumah ni aku seorang ni sebab budak-budak Bangla dengan tu dia orang pergi dekat luar lagi dengan apa, tengah melepak minum ke apa ke, aku tak tahu lah. Punya sakit hati aku. Tapi aku rasa benda tu kemungkinan toyol. Aku rasa mungkin one of my housemates ada bela. Sebab apa, pernah duit aku hilang. Itu tanda-tanda. Pernah duit aku hilang, barang-barang penting aku hilang, aku tak tahu siapa ambil, walaupun pintu tu berkunci. So aku macam annoying gila benda tu. So bila dia orang dah keluar, masuk Pak Arab pula, dah kurang lah. Sebab yelah Pak Arab kan, dia solat kat dalam rumah tu. So dah tak ada lah kot benda tu. Tapi itulah, itu experience depan mata aku yang aku pernah kena. Ada 4 cerita total. Terbaik hari ni.
Dia bukan satu kan dia Terbaik, cerita. terbaik. Dia bagi 4 terus. Dengan So walaupun aku ni tak percaya sangat benda tu. Bukan tak percaya lah, aku tahu benda tu wujud, tapi aku skeptical lah benda tu. Kalau macam selagi aku tak nampak depan mata, selagi tu aku tak tu sangat. Aku still berani. Kalau depan mata, itu lain cerita. Do or die lah. Kalau aku lari tu, kau tak lari, terpulang kat kau. Cerita yang menarik sebenarnya. Sebab dia sebenarnya daripada rumah dia boleh ikut sampai ke Siberia. Tapi dia kata Siberia tu mungkin bukan yang ada di rumah dia, rumah beliau lah, tapi benda baru, which is dia kata toyol. So dia ceritakan toyol ni guys. Toyol ni adalah makhluk hijau kecil guys. Dia sebenarnya selalunya ada bertuan. Dia tak pernah tak ada yang tak ada tuan, sebab dia rasa selapak. Ini apa yang orang cerita lah, orang-orang kita, orang-orang tua dulu cerita. Sebab dia perlukan ada macam, perlu ada pemilik lah kena bela toyol ni. Kalau toyol liar, saya tak pernah dengar cerita lagi. Tak tahulah. Megat ada ke toyol liar Megat? Ada ke toyol liar? So far yang aku dengar tak ada lah. Semua ada Semua pemilik. bertuan, Semua memang ada. bertuan. Yes. Semua ada yang bertuan. Terima kasih je sebab kongsi cerita dengan kita orang. 4 cerita sekaligus. And then ada yang baru masuk. Kalau terlepas cerita J, cerita Zana, cerita Megat dan cerita saya, korang boleh tengok nanti ulang tayang video ni. And insyaAllah saya akan upload dekat YouTube lah. Sebab ini adalah first episode kita hari ni. MJ12, Misteri Jambang 12. Tu siapa? Hamzar tu dia tanya, toyol tu saka? Bukan, toyol tu bukan saka. Toyol tu macam budak-budak kecil warna hijau. Itu toyol. Dia memang roh budak pun. Dia memang budak pun. Tak kena langgar. Lagi satu. Pak E, thank you so much for the gift sub. Tinggal saya banyak-banyak. Really appreciate it. Thank you. Stiker. Kita spam stiker. Nak kata wujud tak wujud tu, kembali ke jawapan Megat dulu. Benda tu kalau nak tengok depan mata agak susah lah. Sebab toyol ni dah masuk ke benda lain. Toyol ni dah mengamalkan ilmu yang tak elok. Boleh kata syirik ke ilmu tu. So Memang syirik pun. susah nak cakap. Benda tu wujud, tapi tak boleh nak kata benda tu sentiasa ada. Betul. Apa maksud pokok pisang jantan bang? Pokok pisang yang tak berbuah. Pokok jantan. pisang tak berbuah. Selalunya maksudnya bila dia tak berbuah, adalah orang yang makan buahnya. Siapa yang makan tu kita tak tahulah. Itu kepercayaannya lah. Tapi itu memang ya pun. kepercayaan. Memang ya pun. Selalunya orang kata berpenghuni lah pokok tu. Pokok pisang kan satu dia macam sebelah-sebelah kan, banyak kan. Tapi dia satu je. Tapi tak berbuah. So, aku rasa mungkin penjaga rumah jiran aku kot. Wallahualam. Kalau Abang Mengat ni MMU Melaka, MMU Siberia tak berjaya. Melaka banyak. Satu. Tapi ada tak duduk Siberia juga cakap tadi kan? Yang kat Melaka sebenarnya banyak agak cerita. Cuma benda tu not first hand experience. Sebab dekat Melaka tu, diorang cerita diorang punya side. So without looking it face to face, you can't really give any judgement. So that's the thing lah. Macam banyak kes kat MMU tu, macam jalan-jalan. Sebab belakang tu kubur orang Cina kaya tau, belakang MMU tu. Was it belakang or somewhere near, tak ingat. It was quite near lah. So Selalu ke apa orang apa puja-puja dapat nombor situ? Banyak. Even hostel MMU Melaka tu penuh dengan kes histeria nak perempuan. And perempuan yang kena tu, and at the same time depan hostel MMU Melaka tu dulu ada pokok yang agak tua. Tak tahu nama pokok tu, tapi pokok tu besar gila, sama besar, almost as tall as the hostel itself. And pokok tu, I think I can recount 4 times mass hysteria nampak depan mata. Peluk pokok tu, menjerit, tarik rambut gila betul-betul. Sampai ustaz-ustaz yang ada dekat MMU tu pergi tolong diorang. So that one is real. That one I can say is real. Tapi ialah sebab tengok side effect kan. Tengok after post hysteria tu. So macam tak boleh nak komen sangat lah. Hysteria lah, perempuan menjerit, dok gila-gila semua kat situ kan. So tak tahulah.
dia we don't know what happened, tapi bila dah hysteria tu something is causing it lah. Tak kalau ada. Bang tu selalunya ada lah benda yang kacau tu. Nak dekat atas dekat ranting dia ke, sebab perempuan tu tinggi menghadap hostel perempuan pula. After that dia dah kena swap. Lelaki pula menghadap perempuan kat belakang. Tapi bila sejak lelaki ada, memang tak ada lah cerita dia hysteria tu. Budak-budak lelaki apa dalam tu, main game ke? Betul juga sebenarnya kan. Hantu tu nak kacau CEO, ada orang ni main game je, bila aku nak masuk ni? Itulah. Sebenarnya perempuan kan ada waktu dia lemah sebulan sekali. Itulah senang emotional. Betul juga. Sebenarnya kalau hantu yang serang lelaki ni selalunya lepas macam dorang buat outdoor lah, macam main futsal apa semua, and then memang akan semua budak lelaki akan keluar. Tak ada yang duduk dalam bilik sebenarnya. So bila duduk kat asrama, internet kadang-kadang tak laju sangat, unless memang tempat itu internet memang laju lah. And then macam saya punya tempat UniKL, memang internet memang slow lah. So apa-apa kita akan buat benda outdoor lah, macam main futsal apa semua. So lepas memang pernah diceritakan dulu, cerita dia simple je, cerita dia pendek saja. Okay, ni sebenarnya lepas kawan saya lah, dia cerita lepas dia orang main futsal. Macam saya cerita tadi, laki ni kalau futsal sekali dia ajak memang dah akan, "Weh jom," kan, dah akan bawa dia, kalau boleh dia panggil satu blok bawa turun pergi main futsal. Right. So lepas main futsal, rasanya mungkin dalam pukul 10 macam tu, orang dah keluar turun bawah main futsal apa semua. Dah masuk bilik pukul 12. So bila time nak masuk bilik apa semua tu, of course lah badan dah berpeluh apa semua dan melekit lah. Kita faham lah kalau macam tu memang confirm lah nak pergi mandi, betul tak? Tak ada yang tidur kan. So diorang dah pergi semua pergi mandi dan tu. Right. So memang bilik air banyak. So nama asrama memang bilik air banyak lah. So jangan risau lah guys, tak adalah macam kat rumah ni kan. Kalau kita ada adik-beradik 2 orang, memang kena tunggulah kat depan rumah dekat depan bilik tu. Okay. So diorang dah mandi, siap mandi apa semua tu. Okay. Diorang mandi pakai selipar, and then ada seorang kawan saya ni, tiba-tiba selipar dia hilang. Tak tahu siapa yang ambil. And dia tanya, "Weh, kau dah ambil selipar aku tak?" "Tak ada." Lepas masa ni kira diorang dah siap mandi semua tu, "Kau ada ambil selipar aku tak?" "Tak ada tu. Kau jangan main sorok-sorok dengan selipar aku." Tak, serius. Tak ada sorok. So lepas dia carilah, dia pergi keluar daripada pintu bilik air mandi tu, semua kawan-kawan dia ikut sekali. So dia bawa keluar, dia pergi tengok, tiba-tiba selipar tu kat depan bilik dia. Siapa yang ambil selipar dia? Selepas dia tengok, dia macam, dia dah semua rasa start seram tau. And then kawan tu cuba tengok lah, macam buka pintu slow. Dia macam pintu dia memang dah terbuka sikit. Dia buka pintu slow. Dia tengah tengok, tak apa-apa mula-mula. So dia pandang atas, pandang kiri, tak ada. Tapi ada satu yang buat macam dia pelik. Dia rasa seram sejuk. Dia tengok paling ujung sekali, ada benda tengah tengok dia. So dia macam Dia macam Weh guys ada orang lah. Ada orang kat dalam tu. Kau serius lah? Serius tu ada orang tu. Dia ambil selipar dia tu. Dia orang lari pergi ke bilik lain. Itu je guys cerita dia. Dia macam orang lah, tapi tak nampak macam orang lah. Dia tengah tengok sebenarnya. Benda tu tengah tengok dia sebenarnya. Betul, tengok balik. Sebab mula-mula dia cari tak nampak tau. Dia macam, kan, mana orang kan? Siapa ambil? Sebab dia ingat ada orang ambil selipar dia. So dia tengok lah, mana orang kan, selipar mana? Siapa yang ambil selipar aku? Sebab dia macam, kau apa hal ambil selipar aku? Betul tak? Macam kita lah kan, selalu kan, lelaki kan. Tapi bila dia sekali dia macam tiba-tiba rasa seram sejuk, dia pandang slow. Ada satu dekat kawasan katil tu, macam double deckers. Benda tu tengah pandang dia. So dia ambil sipar dia tu, dia pergi caw, pergi tempat bilik lain.
So yeah guys, tadi rasanya banyak cerita lah, pengalaman. I mean ada pengalaman daripada J, ada juga pengalaman daripada Zana sendiri. And dia kata cerita pasal tadi apa, Candy Candy Kawan lah. Kawan lah. Lepas tu Zana punya experience apa, dia Zana punya cousin sepupu Family. cousin. So ada juga lagi waktu kat MSN memang banyak kena lah. Oh ada juga sebenarnya. Lagi-lagi banyak. Mungkin Zana boleh cerita lah, sebab rasanya Zana tak nak cerita lagi experience betul-betul sendiri. Mungkin satu je. Mungkin jadi cerita penutup kita untuk hari ni. Okay, satu Form 1 kat MSM kan. Korang first macam tak tahu, tak percayalah kan pasal benda-benda mistik ni. Okay. Itulah nak jadikan cerita, kita orang duk main guli. Tak nak maghrib. Kita duk main guli. Lepas tu pukul 3 pagi macam tu, terjagalah. Jaga dengar bunyi orang main guli. Ketuk siapa pula malam-malam main guli. Lepas tu memang bunyi guli betul lah, bukan bunyi macam paik ke apa, memang bunyi macam orang baling guli kat atas lantai. Itulah. Tu paling recent ni lepas grad. Dulu kita semalam kan, rumah kita orang kat Siberia tu keras. Tu pas Siberia kan? Ya, Siberia kan. Tu keras. Kalau tak ada benda ketuk sliding door tu, rasa macam selalu dengar ni perabot kena seret. Tapi kita orang selalulah tengok kan, ada orang ke dekat atas rumah kita orang ni? Tak ada orang. Macam asal pula seret perabot tengah malam ni? Dia bukan macam bunyi paik ke apa, dia bunyi macam kita seret perabot kayu kat lantai tu. Blok mana? Blok C. Astaghfirullah. Blok aku. Blok C3 ke tu? C2. Oh, sebelah. Aku C3. Yang dekat dengan yang dekat dengan mengadap jalan tu. Mengadap jalan besar. Okay. Satu kan. Lepas tu lepas dah grad semua kan, dah tahun 2 jugalah jumpa balik roommate kan. Suruh mate tu dia bagi tahu, Syaz, sebenarnya kan pada satu malam tu kita jaga, aku nampak ada benda merah duk cangkung tengok je muka. Aku macam apa? Benda apa? Dia kata entah benda tu dia merah, dia duduk tengok je muka kau, betul-betul sebelah muka kau tengah tidur. So aku macam Astaghfirullahaladzim, bila? Dia pun tak ingat lah bila. Tapi ada soulmate saya ni, dia memang cakap dekat tempat almari kat dalam bilik tu, memang tempat tu macam keras. Dia boleh rasa. Dia kata dia keras lah. Itulah salah satu. Saya tak pernah nampak, tapi saya selalu dapat rasa macam ada benda tengok. Lagi satu, waktu dekat asrama HB3, asrama perempuan, sekarang dia tengah dia tengah renovate kan. Bilik kawan. Betul. Kawan ni dia keras bilik tu. Kan kat almari juga. Tidurlah bilik dia kan, lepak bilik dia buat assignment. Bila tidur tu kan, rasa macam ada benda tengok je tau. Terus aku macam susah nak tidur. Saya pun macam mana dalam kegelapan tu. Macam bila tu? Tahun 2013 saja, 2013. 2013 surau tu dah tutup ke? Belum kan? Surau Belum. Aku ingat lagi surau. Surau tu belum tutup lagi.
Selalu macam benda pandang. Malam tu memang susah tidur lah. Macam tak selesa, tak sedap hati. Tengok bawah katil je macam rasa macam ada benda juga. Bilik tu memang pelik lah. Lepas tu ada gak yang kawan yang dalam bilik tu, dia cerita yang kawan roommate saya yang boleh rasa benda keras tu kan, pernah juga tidur satu malam dekat bilik tu. Malam tu dia pergi duduk dekat depan almari yang keras tu. Dia pergi bersembang-sembang kat situ dengan siapa entah. Dia pergi duduk canggung. Pergi bersembang dengan benda je. Tak tahu dia sembang apa. Ada kawan yang bilik tu dia ternampak. Pelam keras juga kat situ. So, kini dia bersembang dengan benda tu? Dia bersembang benda tu. Tapi kan dia tak perasan. Dia tidur. Besok paginya memang tu dah lama tu barulah dia bagi tahu. Kau ingat tak malam tu? Ibu dia pun tak ingat. Yang tengah bersembang tu lah. Dia pun tak ingat. Lah salah satu yang pengalaman sendiri lah. Dengan kawan sendiri yang memang rapat, memang dekat. So banyak sebenarnya cerita. Yelah asrama lah kan. Kita faham lah kan benda tu kan. Macam tempat apa semua. Kita tak tahu tempat asal yang nak naikkan asrama tu. Kita tak tahu siapa yang kira macam daripada hutan. Sebab kalau macam cyber dulu start saya hutan. Betul tak J? Betul. So even Putrajaya pun sama juga hutan. So kita tak tahu tempat tu sebenarnya Putra lagi seram sebenarnya. Lagi Putra teruk. sebenarnya lagi. Sebelum dia orang buat Putra tu, banyak benda dia orang kena transport keluar. Banyak. Naik bawa bas. Kau kena tanya otai-otai orang tua-tua lah, siapa yang pernah duduk dekat Putra ke apa. Banyak kes kat situ. Waktu nak bina Putrajaya tu. Yep, waktu nak bina. Oh ya. 2001. Lama tu. Ada cerita kenapa dia orang lama benda tu sebenarnya. Tapi aku tak ingat cerita tu. Yes, ada cerita. Banyak gila cerita dia. Ada cerita legend sebenarnya. Kenapa dia orang lambat nak naikkan Putrajaya? Apa ada cerita juga sebenarnya. Macam wife aku dia kerja nurse kan. So banyak gila cerita dia experience kerja malam dekat hospital Sedang tu. Kalau ada masa aku suruh dia bercerita lah. Tapi dia tak suka cerita benda tu sebab wife aku ni sensitif sikit dengan benda-benda macam tu. Banyak lah cerita dia. Macam dia cerita kat aku selalu gelak dia. Tapi gelak-gelak tu macam tunjuk berani kat luar je. Sebab yelah bini kau nurse kan. Memang banyak cerita dia. Memang banyak cerita lah. Hospital Sedang tu keras gila tu. Itu pun legend juga tu sebenarnya. Alright, rasanya kita sampai di sini saja. Kan? Ngam-ngam je kita pun dah boleh pakai topi balik. Sambut balik topi. Macam kita sambut semua anda semua dalam stream kita hari ini. Alright. So, terima kasih J. Dan terima kasih juga kepada Syaz ataupun Zana. Cloth 8. Thank you sebab jadi sudi terima jemputan kami ke Misteri Jambang 12 untuk hari ini. Ini adalah first ataupun macam official PLG Horror Podcast untuk hari ini. InsyaAllah kita akan buat kita akan ada dan episode lah sambungan nanti. Okay. So thank you Zana. Thank you sebab kongsi kongsi masa dengan kami semua. Right. Thank you juga J sebab kongsi cerita dan kongsi masa dengan kami semua. J, thank you J. Right. So apa Zana? Saya bagi peluang cerita. Kita akan hari ini Zana dapat peluang. Mungkin nanti kita tunggu Emza kena, dia akan dapat peluang lah cerita nanti. Alright. So mungkin saya akan cari juga lagi cerita-cerita yang best. And then kita macam biasa Megat dengan saya sebab jadi storyteller untuk hari ni. Megat ada masa kan. Megat pun dia hampir kecundang guys. Kan? Itulah suara dia. So Megat kata apa? Penghujung rancangan ada sepatah dua kata ke nak cerita, nak cakap? Sepatah dua kata? Kalau boleh lebih lah sikit. Jangan dua kata betul. Ada. Kalau
kalau dengar cerita ni tak payahlah percaya 100%. Cumanya ambil apa yang kau boleh belajar. And kalau benda tu bercanggah dengan Quran dengan hadis, tolak je. Tu je. Betul. Itu nasihat yang bagus juga sebenarnya. Kita jangan dengar adat. Kita jangan dengar apa yang orang cakap. Kita dengar apa yang Tuhan cakap, apa yang Nabi cakap. Tu je. Jangan taksub lah dengan ala-ala mistik ni. Jangan taksub sangat. Jangan rasa macam apa benda ni ada apa roh orang lah, apalah tu semua. Bukan lah. Dia tak macam tu. Kena fahamkan betul-betul benda apa yang benda yang kita tengah cerita, apa benda yang kita tengah encounter ni kan. So itu je. Dengar tu guys. Jangan taksub. Kita kena ingat apa-apa yang bercanggah dengan hadis, dengan Al-Quran, kita tolak je. Tolak je. Tahu. Right. So thank you guys so much for today. Thanks for stay with us. Terima kasih sebab bersama dengan kami semua. And dengar cerita kami, dengar cerita cerita seram kami semua. Alright. So sampai sini je lah kot guys. Thank you so much. Thank you Zana, thank you Jay, thank you Megat, and thank you to all.